kami telah bagi kamu nikmat yang begitu banyak. Tapi kita ni tak sedar itu sebagai satu nikmat. Senantiasa mengeluh kaki kebas, sakit tu sakit ni. Sedangkan dah 70 tahun pastilah sakit. Sebelum tu 70 tahun kaki tu bersama dengan kita. Tiba-tiba kaki tu terpaksa dipotong kerana kencing manis. Kenapa kena mengeluh? Hanya dalam berapa bulan hilang kaki sebelah berbanding 70 tahun menggunakan kaki tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang dihormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, saf kepimpinan Surau Al-Ikhwan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah yang paling pendek, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah SWT dalam surah yang pendek ini boleh menyampaikan beribu mesej, berjuta mesej, tapi kita nak ambil pengajaran ataupun tidak, tak tahulah. Ayat ini sebenarnya menampar keegoan manusia. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah bagi kamu nikmat yang begitu banyak. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat berumah tangga, banyak nikmat Islam. Tapi kita ni tak sedar itu sebagai satu nikmat. Senantiasa mengeluh kaki kebas, sakit tu sakit ni. Sedangkan dah 70 tahun pastilah sakit. Sebelum tu 70 tahun kaki tu bersama dengan kita. Tiba-tiba kaki tu terpaksa dipotong kerana kencing manis. Kenapa kena mengeluh? Hanya dalam berapa bulan hilang kaki sebelah berbanding 70 tahun menggunakan kaki tersebut. Sepanjang PKP, saya banyak membantu kami, banyak membantu orang-orang yang buta, cacat penglihatan. Sekitar Gombak saja ada 60 buah keluarga. Saya, alhamdulillah, kita dapat buat kerjasama dengan Kementerian Kesihatan. Orang awal-awal PKP semua duduk rumah. Saya alhamdulillah dengan izin Allah, sahabat-sahabat saya kumpulkan, kita buat face seal. Sebab Pusat Kesihatan Daerah PKD dan juga hospital-hospital seluruh Malaysia, dia kehabisan face seal, perisai muka. Alhamdulillah, kita dapat buat 30,000 ketika awal-awal benda ni berlaku. Nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita membantu mereka yang cacat penglihatan. Ketika saya buat projek tersebut, sahabat-sahabat lain pun buat projek tersebut, dapat panggilan telefon di sekitar Gombak. Seorang lelaki, suami, beritahu, Assalamualaikum Ustaz, kami ni dah 3 hari makan nasi putih dengan ikan kering. Saya kata, bagi alamat, saya datang rumah. Bila saya datang ke rumah dia, tuan-tuan, kita bawa nasi ayam. Dan Masya Allah, saya tengok suaminya buta, isterinya pun buta. Ada anak 2 orang. Dan suaminya dalam perjalanan ke tempat kerja, ke kedai untuk
beli barang masa awal-awal PKP tu, besi tu telah dicuri orang, besi pemijak lantai tu, kaki dia jatuh dan terpelecuk. Dan kemudiannya kita pun bagilah nasi ayam pada dia. Yang menarik perhatian saya, anak dia yang umur 5 tahun. Umi, dah lama kita tak dapat makan ayam, Umi. Alhamdulillah Umi, hari ini dapat makan ayam. Mak dia menangis. Ni keadaan orang buta yang susah kerana Allah tidak memberi nikmat mata. Kita ada nikmat mata, asyik buat dosa, melihat benda-benda yang menyebabkan mata ni akan dibakar dalam neraka. Allah beritahu dalam ayat ni, sesungguhnya kami telah beri kamu nikmat yang begitu banyak. Tuan-tuan haji, berapa kali pergi haji, pergi umrah. Tuan-tuan imam, alhamdulillah kita dapat solat berjemaah. Alhamdulillah. Dan kita terlalu banyak nikmat yang kita dah dapat. Allah minta 2 je dalam surah ini. Salat. Dirikan salat dan juga berkorbanlah. 2. Salat ni, nak salat ni kena korbankan sedikit masa, kena korbankan ego dan nafsu kita. Begitu juga dengan salat. Begitu juga dengan korban. Korban juga menuntut kita melakukan sesuatu benda yang susah. Kalau dia orang kaya, dia korban seekor lembu, dia kaya. Korban seekor lembu, itu bukan korban, itu biadab namanya. Dia kaya. Korban seekor lembu, biadab. Korban ni, perkataan korban ni mesti susah. Ada seorang orang kaya datang jumpa saya, Ustaz, saya korban 10 ekor lembu. Senang ke susah? Dia kata, senang je Ustaz, duit saya banyak, 10 ekor lembu. Korban dia susah. Susah nak keluar duit. Cuba korban 11 ekor lembu. Alhamdulillah, dia korban 11 ekor lembu, dia rasa susah. Itu baru nama korban. Sebelum kita pergi jauh menghabiskan ayat ini, patah balik. Kita lihat peristiwa korban yang menjadi asbab pengorbanan pada hari ini. Yang pertama, tuan-tuan, Habil dan Qabil mempersembahkan korbannya kepada Allah Ta'ala. Itu saya tak nak cerita, ustaz-ustaz lain dah cerita. Yang kita nak cerita malam ni, korbannya Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, Nabi antara Nabi yang kaya. Tapi nasib dia tak dapat anak. Umur 90 tahun, masih tak dapat anak. Sampailah umur 120 tahun, baru dapat anak. Mula-mula berkahwin dengan Hajat Sarah. Berkahwin dengan Sarah, tak dapat anak. Dan kemudiannya berkahwin dengan Hajar. Dapat anak. Bila dapat anak? Orang kaya kalau dapat anak, orang laki-laki kalau dapat anak, dah lama tunggu anak tu. Dah lama. Kita kalau kaya, kita seorang-seorang je. Harta kita mati pergi ke mana? Harta kita mati pergi mana? Kita cari kumpul kekayaan ni pergi mana harta itu? Tapi paling tidak ada satu zuriat yang akan meneruskan nama kita dan menguruskan harta peninggalan kita. Dia jadi lain. Itulah perasaan Nabi Ibrahim AS. Tiba-tiba tuan-tuan dapat anak melalui Hajar. Pengorbanan yang pertama, tuan-tuan dan perempuan, bila Sarah, isteri pertama dia, cemburu dengan Hajar yang telah memiliki anak, maka diperintahkan, nyahkan daripada bumi ini. Maknanya janganlah nampak kat mata aku. Maka apa berlaku? Dengan perintah Allah juga, naiklah Nabi Ibrahim dan Hajar dan Ismail yang baru lahir 40 hari daripada Palestin, sampailah ke bumi tandus Mekah.
40 hari. Isteri kita kalau lahirkan anak kat hospital Selayang, tiba-tiba di hospital Selayang baru lepas bersalin dah boleh discharge, kita ambil pakai motorkar. Mau mengamuk dia. Kita kenalah pinjam kereta orang lain. Ini Hajar. Seorang suami dibawa isteri naik unta dalam pantang tu, jalan, sampailah unta tu berhenti dan tidak mahu bergerak lagi, iaitu di Mekah. Kemudiannya bermalam beberapa malam di bumi Mekah, dan kemudiannya dengan bekalan yang ada, ditinggalnya Hajar dan anak kesayangannya atas perintah Allah untuk kembali ke Palestin demi meneruskan dakwah. Ketika itu, bayangkan perasaan seorang ayah yang baru dapat anak yang ditunggu selama ini, tiba-tiba terpaksa berpisah. Masya Allah. Berpisah pula tu. Allahu Akbar. Mesti fikirannya berkecamuk. Apa anak ni nak makan? Apa akan jadi pada isteriku ini? Apa ni? Apa? Tiba-tiba Hajar menarik jubah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bangun dan nak keluar daripada kemah. Hajar tarik jubah. Wahai abang, abang nak kena pergi dah ke? Ya. Adakah ini perintah Allah? Ya. Kalau begitu teruskan bang. Nescaya Allah akan memelihara aku bersama Ismail. Segala susah payah sepanjang 13 tahun. Nabi Ibrahim balik ke Palestin 13 tahun. Dan apa berlaku tuan-tuan di bumi Mekah? Hajar lalui untuk membesarkan Ismail bukan perkara yang mudah. Tetapi Hajar tetap menitik beratkan. Ayah kamu seorang Nabi, ayah kamu seorang Rasul, beriman kepada Allah. Dan Masya Allah, sebentar lagi, selepas 13 tahun balik, bertemulah Nabi Ibrahim dengan anak tercinta. Bila bertemu Nabi Ibrahim dengan Ismail, dipeluk, dicium, melepas segala rindu. Dalam masa 3 malam berturut-turut, mimpi tentang penyembelihan anak. Kemudian disampaikan kepada Hajar, dan kemudian diceritakan kepada Ismail. Nabi Ismail kata apa? Wahai ayah, lakukan segera. Nescaya kau akan dapati aku seorang yang sabar. Masya Allah, tuan-tuan. Dan kemudiannya Nabi Ismail dibawa ke satu tempat dan dihalang, dihasut oleh iblis laknatullah. Maka itu yang berlaku jamrah, lontar batu tu. Sampai ke satu tempat, maka ketika Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, sembelih. Apa yang berlaku? Digantikan dengan kibas. Cerita ni selalu ustaz-ustaz cerita. Tapi malam ni kita ambil ibrah daripada korban. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita tengok siapa yang berkorban. Yang pertama, tuan-tuan, yang berkorban Sarah. Sarah cuba korbankan perasaan redha dia, tak dapat anak. Kemudian suami dia berkahwin seorang lagi, dia redha. Cuma ada cemburu. Redanya kerana Allah. Kerana Allah. Cemburunya takdir Allah. Untuk menjadi asbab berhijrahnya daripada Palestin ke Mekah. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, yang ni Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Yang kedua pengorbanannya adalah Hajar. Siapa nak jadi nombor 2? Semua orang nak jadi nombor 1. Tak ada orang nak jadi isteri kedua. Tak ada orang nak dimadu, tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, pengorbanan yang ketiga, Nabi Ibrahim AS terpaksa dan berhijrah demi mengembirakan isterinya dan atas perintah Allah berhijrah daripada Palestin ke tanah tandus, iaitu Mekah. Lepas tu pengorbanan Nabi Ibrahim meninggalkan
isteri yang baru dikahwini dan juga anak yang baru dia dapat. Nak tinggalkan tu punya berat perasaan. Dan kemudiannya Hajar terpaksa redha atas ketentuan Allah, berkorban perasaan dia, berkorban. Nak membiarkan suami dia fi sabilillah, pergi berjuang untuk agama Allah. Itu pengorbanan Hajar. Dan kemudiannya lalu pelbagai cabaran untuk membesarkan anak. Tiba-tiba Nabi Ibrahim datang selepas 13 tahun sembelih anak. Ini ujian yang besar. Bayangkan ibu nak membiarkan suami dia yang terpisah 13 tahun sembelih anak. Nah, kan perkara yang mudah. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, nak cari ni isteri-isteri yang redha dapat suami, boleh korbankan hidup dia untuk Islam. Kan senang dapat ini. Dan kemudiannya Ismail, ayah lakukan segera, nescaya engkau dapati aku seorang yang sabar. Nak cari seorang pemuda pada hari ini yang sanggup mati kerana Allah, bukan mudah. Bukan mudah. Tuan-tuan, kita sanggup mati kerana Allah, pembohong semua ni, penipu kita. Ayat ni, ayat surah ni saya akan tunjuk berapa ramai penipu. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hikmah, tadi ibrah, pengajaran, hikmah, korban. Kenapa Nabi Ismail disuruh Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya Nabi Ismail? Kenapa? Jawapan dia satu perkataan ringkas. Ujian. Semua manusia diuji. Jangan sangkalah kamu beriman selagi belum diuji. Ringkas. Ceramah PKP ni pendek-pendek je, tak boleh panjang. Saya bagi fakta. Jangan sangka kita beriman sebelum diuji. First, bayangkan Allah, Nabi Ibrahim ni diuji daripada kecil lagi. Kesusahan demi kesusahan. Sebab tu dia diletakkan Nabi yang dipanggil Ulul Azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Nuh alaihi salam. Sebab ujian dia berat. Dia daripada kecil diuji. Dengan siapa tuan-tuan? Ayahnya pengukir bahala. Suruh jual. Jual. Dia tak jual. Kemudian dengan pemimpin, dengan kerajaan. Kerajaan dia tuan-tuan dan puan-puan buat pesta menyembah api, menyembah berhala. Itu ada kisah dia. Panjang cerita ni kalau cerita. Tapi tuan-tuan, ujian tak dapat anak lagi, itu banyak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ujian untuk menyembelih anak ni ujian yang paling berat. Allah akan uji kita dengan ujian yang paling berat untuk tengok. Jadi tajuk pada malam ni sebenarnya adalah korban ujian cinta. Korban maksudnya ujian cinta. Wahai Ibrahim, mana yang lebih kau cintai, Allah atau Ismail? Sebab Allah tahu dalam hati seorang ayah, anak yang ditunggu selama ini Ismail itulah pujaan hatinya. Allah akan uji. Kita kadang-kadang diuji dengan perangai anak kita hari ini. Kita akan diuji dengan perangai isteri kita. Kita akan diuji dengan perangai orang keliling kita. Lepas tak ujian tu? Sabar ke tak sabar? Redha ke tak redha? Patuh ke tak patuh? Kita akan diuji. Kejap. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila sebut ujian,
Semua manusia diuji. Ada orang diuji dengan kemiskinan, susah nak makan. Sepanjang PKP dan semasa PKP sekarang ni masih berlangsung, ada orang diuji dengan rezeki yang makin berkurang. Perniagaan tak menjadi, dibuang kerja hampir 700,000 pengangguran sekarang. Dan banyak lagi isu-isu pengangguran. Kawan-kawan saya di Media Prima, di TV3, dibuang kerja, tuan-tuan, bukan diberhentikan. Sahabat-sahabat kita sampai pilot pun bawa Food Panda. Ramai orang diuji. Nak tengok beriman ke tak beriman? Beriman ke tak beriman? Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya diuji dengan kekayaan. Malam ni kita cerita pasal orang kaya diuji dengan kekayaan. Saya ulang balik ayat pertama. Sesungguhnya kami, Allah, mengurniakan kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Allah minta dua, solat dan berkorbanlah. Tapi orang kaya ramai tak buat korban. Kau jawab depan Allah. Jawab, kau ingat kau lepas, dunia kau lepas, akhir tak lepas. Dengan alasan mengikut mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Kau jawab depan Allah. Nabi warning. Nabi, kalau sesiapa yang mampu berkorban, tak berkorban, jauh kamu daripada tempat kami beribadah. Oh, jangan. Jangan guna alasan sunat muakkad, tahun lepas dah buat, tahun ni tak buat. Rendah sangat iman kita. Low class iman. Bila cerita pasal perjuangan Islam, sanggup mati kerana agama ni semua penipu lah. Ramai penipu hari ni. Ayat ni, nanti kejap ya. Ayat ketiga tu, dalam surah Al-Kawthar, dia tampar semua. Dia kaya, Allah bagi nikmat banyak. Tapi tak nak berkorban. Cuba tengok. Korban hari ni satu bahagian. Kadang-kadang kalau yang dalam negara, luar negara, ada 300, ada 700. Ada seekor kambing 300, ada seekor lembu lebih kurang 1,500. Tuan-tuan dan perempuan, dia kaya. Dia lebih sayang 1,500. Dia kaya. Dia susah. Dia lebih sayang RM300. Level dia. Tuan-tuan tahu tak hari raya korban ni apa benda? Hari raya korban adalah hari kebesaran Allah. Hari pentabalan agung, hari yang di-Pertuan Agong, hari sultan, hari raja, hari itu hari kebesaran manusia. Hari lahir isteri kita juga hari kebesaran dia. Kalau kita lupa bagi hadiah, tengok muka dia macam mana. Muncung, marah, kecil hati isteri kita. Ini hari kebesaran Allah, ulang balik. Sesungguhnya Allah telah memberi kamu nikmat yang begitu banyak. Allah minta dua. Salat wajib, sunat muakkadnya berkorbanlah. Tapi orang kaya, tu yang Nabi marah. Jangan kamu hampiri tempat kami sujud. Jangan kamu hampiri tempat kami ibadah. Nabi marah. Kenapa tak jadi hukum wajib ni Ustaz? Bagaimana dengan orang miskin yang tak mampu? Kalau tak buat hukum ni. Maka Imam Syafi'i mengambil langkah sunat muakkad. Tapi Imam Hanafi dan mazhab Hanafi, mereka yang kaya tak buat korban, berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom pujuk hati kita. Mana yang lebih kau cintai? Wang simpananmu ataupun cintamu kepada Allah? Tengok, tepuk dada, tanya iman. Ramai sangat pendusta hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, itu baru diminta korban RM300, RM1,500. Itu pun tak mampu nak korban pada hari kebesaran Allah. Ni nak berkorban nyawa? Tak adalah. Cek balik.
patah. Masa dah nak habis, ringkas last. Ayat terakhir. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Mereka yang terputus daripadamu. Ayat ni asbabun nuzul. Rasulullah SAW diijik. Nabi, kau dah tak ada siapa dah. Kau dah terputus dah. Sebab Nabi semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Orang Arab, pada dia akan bangga bila dapat anak laki-laki. Sebab bin kan anak laki-laki. Betul? Anak laki-laki Arab, dia akan pikul letak atas bahu. Itu budaya orang Arab. Tuan-tuan dan perempuan punya bangga dia dapat anak laki. Tapi kesemua anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal dunia waktu kecil. Nabi terputus. Maka Allah pujuk Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka yang terputus daripadamu. Tetapi untuk surah ini tuan-tuan, ada tamparan daripada Allah tepat ke muka kita. Apa Allah kata? Sesungguhnya mereka yang tidak salat dan tidak berkorban, mereka yang terputus daripada rahmat Allah dan syafaatmu. Syafaat Rasulullah. Jangan main-main dengan pandang rendah pada raya korban. Raya korban adalah hari kebesaran Allah. Siapa yang tak buat tahun ni, yang dah nak mati ni, tak buat-buat juga korban, hati-hati. Hati-hati. Satu kisah di Masjid Ar-Ridwan. 5 tahun yang lalu. Saya ceramah kuliah duha, lepas tu Ustazah Nur Hafizah Musa. Saya kuliah duha dulu. Berlaku tuan-tuan dan perempuan. Habis saya cerita pasal korban. Saya ditahan oleh seorang cari besi buruk. Orang Rohingya, Myanmar, cari besi buruk. Dia tumpang solat duha, dia dengar kuliah duha kita. Lepas tu saya pun turun kat motor. Dia pun tahan saya. Ustaz, saya mau buat korban. Berapa? Saya pun sebutlah jumlah. Dia pun keluarkan beg plastik yang dalam tu berisi duit. Dia bagi jumlah tu. Bagi jumlah. Dia pun bagi, saya pun kata, ni mau korban atas nama siapa? Nama saya, Ustaz. Saya pun tulislah nama dia. Bes. Tahun lepas, sebelum berlakunya ni, dekat Selayang, pasal borong Selayang tepi tu, dia orang tutup dan saya dipanggil. Habis je rancangan wanita hari ini, saya terus ke sana, tengok dia orang melakukan pengagihan daging korban. Ada seekor lembu yang belum korban. Panggil, Ustaz, itu lembu saya. Lembu dia punya besar tuan-tuan. Saya tak tahu nak cakap lah. Mana dia orang dapat import ke apa ke tak tahulah. Dah macam seladang lah. Hui, ni kalau lembu ni mengamuk macam lembu Melayu, mau mati kita. Tapi lembu tu jinak. Ui, saya kata, mana kau dapat duit ni? Ni berapa? Ni 13,000 lebih saja, Ustaz. Kau korban berapa bahagian? Tak ada. Saya punya. 7 tahun, tuan-tuan. Mulanya, besi buruk. Kutip besi buruk tetap buat korban. Tuan-tuan, pencen kerajaan tak buat korban, jawab depan Allah. Penipu-penipu ni. Jangan buat macam ni. Jangan sayang duit 300, 500, 1,000 ringgit dengan alasan sunat muakkad, sedangkan menyuruh kemunafikan dalam hati. Ni pemimpin. Alhamdulillah. Daripada tadi dia semayang pun sebelah saya. Burung tiung. Tak payah halau lah. Kalau dia buang air besar kan, suruh je pengurus silap. Dia nak dengar kuliah malam. Atau dia rela dikorbankan.
Let's go. Tuan-tuan dan perempuan, saya bukan apa tuan-tuan. Saya dalam hidup saya, masa saya ceramah ataupun saya pergi mana ziarah orang, datang burung, tu ada tanda orang nak mati dekat. Anak saya meninggal dunia, anak saya operation perut, usus dekat HKL. Masa saya datang ziarah, saya baca beberapa surah, burung macam ni datang, tengok anak saya. Ni tanda lah. Isteri saya, itu anak nombor 5 meninggal dunia, setahun 4 bulan. Anak yang nombor 7 pun burung macam ni lah. Mungkin ni malam saya. Tahulah tuan-tuan. Tengok. Ataupun malam orang yang sedang record ceramah saya. Dah dekat lah tu. Gurau lah. Saya bergurau. Tak boleh kita ambil macam tu. Oh, biawak melintas. Ni benda-benda tak baik. Jangan Tapi kena ingat, dalam ilmu memang jelas. Awan mendung, tanda hari nak hujan. Orang nak mati, ada tanda-tandanya. Kena? Terutama, kalau tuan-tuan tahu, tanda-tanda nak mati dah dekat, bila dengar ceramah, mereka bersandar. Itu dah dekat. InsyaAllah. Tak sempat Jumaat depan. InsyaAllah. 2 orang dah. Let's go. Saya cuba ringkas. Kita dah nak masuk Isyak. Saya sahabat-sahabat saya ramai beritahu, sekarang ni tak puas kuliah sebab masa dia pendek. Tapi bila dengar arahan daripada KKM, daripada SOP yang telah ditetapkan, Islam ajar sami' wa ata'na. Dengar dan patuh. Jangan lawan, jangan condemn. Kena? Geng-geng yang menjerit solat subuh, solat masjid tutup, surau tutup, tak datang juga. Kan? Covid punya hal, solat tutup, tak datang juga. Ini juga ada yang datang. Tuan-tuan, let's go, move, habis. Sesungguhnya mereka yang terputus daripadamu, asbabun nuzul saya dah cerita, sebab turun ayat tadi. Dan satu lagi saya cerita, kita takut kalau kita tak solat dan kita tidak berkorban, kita yang terputus daripada rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik pada cerita si orang Myanmar tadi, Rohingya tadi, yang sembelih korban 7 tahun lalu, tiba-tiba tahun lepas buat korban sampai 13,000. Saya tanya, kau buat bisnes apa sampai kau sanggup korban 13,000? Ustaz, saya punya ayah mati kena bunuh. Saya punya anak, saya punya ibu sudah kena rogol. Lepas tu dibunuh. Adik-adik saya semua dibunuh. Saya seorang selamat. Alhamdulillah Ustaz. Tapi ayah saya, dia pesan sama saya, tiap-tiap tahun buat korban. Sebab sedekah Allah bagi kita jadi kaya. Sedekah sunat. Tapi korban sunat muakkad, mesti saya jadi kaya. Ustaz tahu saya sudah kaya. Dengan bangga dia cakap. Allah tak pernah bohong. Sebab tu geng-geng mamak datang ke Malaysia. Dulu susah, sekarang kaya. Sebab mereka ni kemas ataupun yakin Allah tidak pernah berbohong. Sedekah yakin. Sedekah itu sunat. Tapi sunat muakkad adalah berkorban. Daging korban tu Allah tak nak lah. Allah takkan miskin kalau kita tak solat. Allah takkan luka kalau kita tak korban. Allah takkan cedera kalau kita tak solat. Allah takkan miskin kalau kita tak korban. Yang terputus daripada Allah rahmatnya adalah kita. Terputus daripada syafaat Rasulullah adalah kita. Saya kalau sejuk, sakit ni dia memang kesan kemo tu sakit ni. Oh, saya ingat tadi England.
Tapi Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Buat korban, Allah tak nak daging korban. Daging korban tu kita yang rimbat balik. Saya korban. Ni kupon. Saya buat korban. Tak cukup lagi satu plastik. Daging korban Allah tak ingin lah. Yang nombor dua, teka-teki sikit lah. Anggota haiwan korban yang paling cepat hilang, bahagian mana? Semua senyum. Ekor. Bergaduh imam tu, aku dah booking dah ekor tu. Kebanyakan AJK lah yang rembat ekor tu. Saya tahu, dia kata ekor ni tulang je, budak-budak tak boleh makan. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah tak nak daging, tapi Allah nak tengok hati kita. Mana yang lebih kau cintai? Allah atau wang simpananmu? Stop. Terus lagi. Hikmah daripada korban, apa kafiat daripada korban, tuan-tuan? Antaranya Fatimah dan juga Aisyah pernah disuruh oleh Rasulullah SAW, pergilah kamu lihat sembelihan korban sebelum darah tu terpancut. Darah terpancut daripada daging korban ni, dia bukan meleleh, dia memancut, punya pantas darah tu memancut. Sebelum darah tu kena bumi, Allah dah ampunkan dosa. Allah dah ampunkan dosa. Kena? Banyak dosa kita. Berapa banyak bulu pada badan, apa semua ni, dia tu, tuan-tuan, begitulah berapa banyak dosanya pada akan diampunkan untuk kita. Tapi kalau binatang tak ada bulu macam mana? Lembu tu telah dicukur bulunya. Jadi tuan-tuan, ambil pendekatan itu semua kiasan. Dosa yang kita lakukan, Allah akan ampunkan. Saya berhenti dulu sebab kita nak azan kan. Yang baik datang daripada Allah. Lemah kesilapan saya, minta maaf kalau bahasa saya tak sesuai dengan sini. Tolong doakan saya istiqamah dalam dakwah dan mati ketika beribadah dalam rumah Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.